Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya nak bercerita tentang adab masjid. Kita selalu pergi masjid, tapi kita kena ada adab masjid, barulah dapat pahala. So, pertama sekali bila kita nampak masjid, maka kita berselawatlah ke atas Rasulullah SAW, kerana usaha baginda lah maka masjid telah tersebar di seluruh alam. Amanah Masjid Nabawi telah tersebar ke seluruh alam. Okey. So adab masjid yang pertama, bila kita nak masuk masjid, masuklah dengan menggunakan kaki kanan. Okey, yang kedua, pastikan kita tidak berhadas besar ataupun kecil lah dalam masjid. Kalau badan besar ni haram masuk dalam masjid. Yang ketiga, bila kita nak masuk masjid, kita kena baca doa, iaitu Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Bila masuk masjid, terus kita niat beriktikaf. Jika tak tahu, boleh rujuk signboard, biasanya ada dekat pintu masuk. Jika tak ada, boleh tanya AJK kenapa tak ada, dan suruh mereka mesyuarat agar diadakan signboard bagaimana nak beriktikaf. Okey, bila dah masuk ke dalam masjid, kita buat solat tahiyatul masjid 2 rakaat. Jika tak pandai, tanya pada AJK. Yang keenam, kalau kita masuk dalam masjid dah ada orang berceramah, tak perlulah kita nak solat sunat lagi. Kita gantikan saja dengan tasbihat. Lepas tu kita duduklah dalam masjid, dengar ceramah, lebih afdal daripada kita buat ibadat sunat. Okay, yang ketujuh, kalau kita masuk masjid, janganlah kita solat depan pintu. Nanti orang nak masuk tak boleh nak lintas. Kita solatlah kat depan, jangan solat kat belakang, mudahkan orang. Yang ke-8, jika kita hendak bertasbih, janganlah kita kuat sampai mengganggu orang yang membaca Al-Quran. Sesungguhnya Allah Maha mendengar. Yang ke-9, jika nak baca Al-Quran pula, jangan kuat sampai ganggu orang solat sunat. Baca perlahan, Allah Maha mendengar. Yang ke-10, jika nak solat sunat, jangan sampai ganggu orang tidur, yang orang sedang iktikaf. Pendek kata, jangan ganggu antara satu sama lain lah. Okay. Yang ke-12, dalam masjid, jika nak tidur, kena ada alas tidur. Sebab bila kita tidur ni, ada banyak cecair yang boleh keluar. Ada air basi, air liur basi, air mani, air tulang belakang, peluh dan sebagainya. So masjid ni bukan dilarang tidur. Masjid ni adalah tempat dilarang tidur tanpa alas. Alas waktu tidur adalah sunnah. Yang ke-13, jika mahu makan, pastikan ada saprah, ada lapik. Berdosa kita mengotorkan masjid dengan sisa-sisa makanan. Okey, yang ke-14, kita dah cerita pasal bab jangan kotorkan masjid, maka tak boleh sikat rambut, apa lapik, potong kuku, korek hidung, korek telinga, cabut bulu ketiak. Haram kita mengotorkan masjid. Yang ke-15, kita tidak boleh membuat bunyi berunsur muzik seperti bertepuk tangan, patah-patahkan jari, bersiul, bergendang, main gitar dalam masjid. Kristian memang dia orang ada alat muzik. Islam tak benarkan alat muzik lah dalam masjid. Siapa yang ada telefon tu, kalau boleh buat dalam silent mode. Yang ke-16, jangan alih barang atau buat hiasan sesuka hati. Kita nak alih jam dinding ke, nak alih almari buku ke, kita nak susun kayu kutubah ke, ini akan menyusahkan AJK. Kita kena minta izin daripada AJK jika nak buat perubahan hiasan dalaman. Okey. Yang ke-17, kalau orang tengah ceramah, kita janganlah lunjurkan kaki macam duduk tepi pantai kan. Tak sopan. Okey, yang ke-18, janganlah kita meniarap
dalam masjid, macam kapet beruang kan. Okey, ada hadis lah dilarang buat macam tu. Yang ke-19, sekiranya kita tertidur, lepas tu kita bermimpi kahwin, terpancut air mani, kita kena keluar daripada masjid. Haram berada dalam masjid dalam keadaan hadas yang besar. Yang ke-20, kita kalau masjid tak ada tingkap, kita jangan meludah arah kiblat lah. Kiri kanan masjid boleh. Yang ke-21, tidak boleh berniaga dalam masjid. Jika kita nak berniaga, kita niagalah di luar masjid. Boleh muflis orang yang niaga dalam masjid. Masjid ni tempat membesarkan Allah. Allah benci pasar, Allah suka masjid. Pasar sebab dia besarkan makhluk. Bila kita niaga ni, kita akan besarkan makhluk. So hati-hati. Yang ke-22, tidak boleh membuat pengumuman mencari barang hilang dalam masjid. Kita akan ganggu orang ibadat. Dan kalau kita jumpa sesuatu, boleh buat pengumuman pada waktu yang sesuai, waktu lapang. Contohnya sebelum azan Jumaat ke, selepas ceramah ke. Okey. Yang ke-23, tidak digalakkan membawa kanak-kanak bawah umur beriktikaf di masjid lah. Sebab mereka mungkin pakai pampers, kencing. Yang ke-24 ni, kita tak boleh jadikan masjid ni sebagai shortcut. Masjid besar, kita nak seberang, kita malas nak pusing, kita pun cross masjid. Kalau nak juga, boleh kita buatlah sedikit amal, bertasbih ke, solat sunat ke. Yang ke-25, adab masjid, tak boleh berlari. Kalau kita datang lewat, imam dah rokok, kita pun berlari nak kejar. Takbir pertama tak digalakkan. Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya salah seorang di antara kamu apabila menuju solat, maka berarti dia sudah dianggap dalam solat. Jadi kita relax, jalan. Kalau kita tinggal, kita gantilah masbuk kan. Apa lagi ada masjid? Yang ke-26, kalau kita nak keluar masjid, maka kita baca doa. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu dari kurniamu. Okey. Yang ke-28, kita kena banyakkan dakwah, taklim, ibadat dan khidmat waktu dalam masjid. Maka di luar masjid pun kita kena banyakkan juga dakwah, taklim, ibadat dan khidmat. Okey. Yang ke-29, setiap kali kita keluar masjid, kita kena ada niat nak datang lagi, nak datang segera. Nak datang lagi, nak datang segera. Yang ke-30, kita dermalah pada tabung masjid. Kalau tak ada tabung, kita jumpalah dengan AJK untuk derma, untuk bantu. Sebab masjid ni dia milik orang Islam. Kadang-kadang kita cas telefon, kita pergi tandas, kita guna elektrik apa semua. Jadi kita ada tempat sebenarnya untuk sedekah harta kita. Dah 30 dah. So saya rasa begitulah lebih kurang 30 adab masjid. Ada banyak lagi, insya-Allah. Kalau tuan-tuan ada, boleh share dekat komen. Kita sama-sama nak belajar. Jadi video saya ni adalah video masjid-masjid di seluruh dunia
yang saya dan anak bini pergi menziarahi lah. Kita bermula daripada Mekah tadi, Madinah, lepas tu pergi Iran, Iraq, Afghanistan, Chinese, Rusia, Turki. Ni kalau kat gambar ni kita dah sampai ke Brunei, Masjid Brunei. Ni adalah monumen-monumen yang dibina oleh Kerajaan Terengganu di Taman Tamadun Islam, yang mana saiz masjid dikecilkan lah, agar kita dapat melihat seni bina Islam. Okey, ni Masjid Patani kat Thailand. Kita dah pergi seluruh dunia, sekarang kita dah kembali ke Asia. Kita pergi ke Masjid Patani. Jadi kalau tuan-tuan datang ke masjid tadi, kita balik pada masjid, maka kita ikutlah adab-adab masjid, kerana masjid ni adalah tempat Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmat. Dan ada hadis bersaksilah dengan iman orang yang pergi ke masjid. Dia beritahu kalau kita lihat orang ulang alik ke masjid, maka bersaksilah bahawa dia adalah benar-benar beriman. Jadi kita usahalah dapat sembahyang berjemaah setiap hari, dapat berdakwah, dapat berzikir, iktikaf. Okey. Jadi saya berpesan kepada diri saya sendiri, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita menjadi ahli masjid. Dia bagi tahu akhirat kelak Allah akan tanya, di manakah jiran-jiranku? Mereka tanya, siapakah jiranmu? Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, jiranku adalah orang yang selalu memakmurkan masjid. Jadi kita usahakan agar anak-anak kita, suami, atuk dapat usaha atas masjid. So dekat ni dah sampai dekat Kuala Lumpur dah ni, dekat Masjid Negeri Kuala Lumpur. So kita boleh balik lah. Jumpa lagi. Terima kasih kerana like, subscribe. Ada apa-apa boleh komen. Assalamualaikum. Woha.